wabarakatuh. Sahabat-sahabat serta teman-teman yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan dirasah sabiqah, mana pembelajaran yang lepas berkaitan dengan maddatul balaghatul arabiyyah. Di dalam subjek bahasa Arab ini, satu topiknya yang dipanggil al-istifham. Hari ini insya-Allah saya akan membincangkan berkenaan 3 tajuk al-istifham. Al-istifhamul yang pertama iaitu al-istifhamul tashwiq, dan al-istifham yang kedua iaitu al-istifhamul tahwil, dan al-istifham yang ketiga iaitu al-istifhamul lil tahakkum. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, al-istifhamul lil tashwiq ini adalah al-istifham yang menerangkan berkenaan dengan rangsangan ataupun galakan. Saya mengambil satu contoh daripada ayat Al-Quran, daripada surah As-Saff ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya? Baik, teman-teman dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, di dalam ayat ini bahawasanya Allah SWT telah menunjukkan satu pertanyaan ataupun satu pernyataan yang menerangkan tentang galakan. Hal ini adalah untuk menarik minat orang yang membaca ayat Al-Quran tersebut supaya timbul rasa ingin mengetahui berhubung dengan perniagaan tersebut, yang mana berkenaan dengan ala tijaratin. Hal adullukum ala tijaratin. Disitulah yang menerangkan tentang al-istifhamul litashwiq. Baik, kita pergi ke al-istifham lil tahwil yang seterusnya. Al-istifhamul lil tahwil ini menerangkan berkenaan dengan kegerunan ataupun rasa gerun. Saya mengambil satu contoh di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Yang bermaksud saat yang tetap berlaku itu. Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Yakni saat itu ialah hari kiamat. Shadaqallahul azim. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam al-istifhamul tahwil ini pula, ayat ini menerangkan berkenaan dengan kegerunan ataupun membawa satu pemberitahuan yang gerun, yang boleh menimbulkan rasa gerun di dalam hati para pembaca yang membaca ayat ini. Yang mana kegerunan ini adalah berdasarkan ayat ataupun pernyataan yang ayat yang diturunkan oleh Allah SWT pada Al-Haqqah tersebut, yang menunjukkan saat dan waktu itu pasti akan berlaku. Seterusnya kita beralih kepada al-istifham lil tahakkum. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang dihormati sekalian, al-istifham lil tahakkum ini bermaksud perli ataupun memerli. Saya mengambil contoh di dalam surah Hud ayat yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu syu'aiba asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai Syu'aib, adakah sembahyangmu yang banyak itu menyuruhmu, perintahkan kami supaya meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Sahabat-sahabat dan teman-teman yang dihormati sekalian, jika kita lihat makna di sebalik ayat ini adalah berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh kaum Nabi Syu'aib berkenaan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Syu'aib. Namun, sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, kita perlu menghayati ataupun mengamati apa sebenarnya yang ada di dalam ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini.
pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum Syuaib kepada Nabi Syuaib itu adalah berbentuk satu sifat ataupun satu cara perli ataupun memerli tindakan Nabi Syuaib yang membawa ajaran kaum mereka. Jadi sekadar itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada masa dan lain ketika. Wallahu a'lam.